saintis kita sepakat dengan geluk. Ada pula sebahagian yang terpengaruh dengan Kristian yang membawa flat earth. Yang buat flat earth itu ialah Kristian yang disokong oleh sebahagian umat Islam yang tidak tahu asal. Tuan-tuan, satu peristiwa yang berlaku akhir ini, iaitu Epstein File. Tiba-tiba meletup pada 5 Februari lepas. Bahawa kita tahu bahawa perancangan mereka, Zionis, merancang untuk menjajah dunia dengan berbagai kaedah. Selama ini kita kata konspirasi. Kali ini apabila file ini meletup, dia mereka diisytiharkan oleh DOJ mereka bahawa apa yang disebut selama ini sebagai konspirasi benar berlaku. File ini maksudnya Israel dan Amerika dalam keadaan yang sangat genting. Senjata terakhir mereka. Amerika enggan berperang dengan Iran, maka Israel blackmail Amerika, kalau tidak kami akan buka file ini. Dan sekarang dibuka, maksudnya Israel Amerika dalam keadaan yang sangat-sangat genting. Penyakit, sebaran, vaksin, konspirasi, benar. Yang menyebarkan penyakit ialah Bill Gates, supaya setiap orang ambil vaksin ada sijil. Selama ini konspirasi benar. Bila Epstein keluar, semuanya pecah. Kenapa mereka pecah? Mereka sangka menguntungkan mereka untuk mengalahkan Iran. Rupa-rupanya kehancuran bagi mereka. Bukan saya kata, sekarang apabila mereka memerangi Islam, mereka katakan Islam ganas, mereka ciptakan berbagai-bagai nama untuk berbuka Islam. Islam bertambah di Amerika, di Eropah 400%. Dan mereka dunia mula tahu apakah sebenarnya yang berlaku. Yang disebut sebagai depopulation. Mereka ingin hapuskan penduduk dunia. Bagaimanakah perancangan untuk menghapuskan orang Amerika sendiri? Siapa? Orang Amerika untuk ajar mereka. Betul. Zionis ingin hancurkan penduduk Amerika. Itu sebab mereka perkenalkan vaksin kepada seluruh Amerika lebih awal pada kita. Sebab musuh mereka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wa bin nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih saya hormati Tuan Nazir, Tuan Pengusi, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berada di hujung Sya'ban. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan dengan penuh keberkatan Ramadan yang mubarak. Dan izinkanlah pada malam ini saya menyentuh satu peristiwa yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Peristiwa bersejarah yang banyak berlaku, dan kita pilih satu peristiwa iaitu pertukaran kiblat daripada Masjid Aqsa ke Masjidil Haram yang berlaku pada 15 Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Dan mengikut ahli sirah berlaku pada hari waktu zuhur, hari Selasa 15 Sya'ban. Pertukaran kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan Allah perakamkan dalam surah Al-Baqarah. A'udzu minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wajhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqal azim. Dan kami melihat wajah kamu berbalik-balik ke langit, dan palinglah muka kamu ke arah kiblat yang kamu redha. Dan palinglah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Di mana kamu berada, maka palinglah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitab, dan orang yang Allah diberikan kitab, la ya'lamuna annahu al-haqq, bahawa pertukaran kiblat itulah yang benar pada Allah. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lupa dengan apa yang mereka lakukan. Ini peristiwa besar yang berlaku pada bulan Sya'ban, 15 Sya'ban waktu zuhur. Dan dikatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah yusalli nahwa Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Rasulullah apabila Isra Mi'raj diperuntukkan solat, kiblat pertama kita ialah Masjid Aqsa. Selama 16 bulan ataupun 17 bulan
Kemudian barulah Allah turun ayat yang kita baca tadi, memerintah supaya Rasulullah berpaling ke kiblat yang Rasulullah rindui, Masjid Haram. Sebelum itu Rasulullah jadikan Kaabah itu di antara baginda solat, Kaabah di tengah di antara Rasulullah dengan Masjid Aqsa. Sebab Rasulullah sangat rindu dengan Masjid Haram, mudah-mudahan Allah jadikan kiblat, kata sirah, dan Allah telah perintahkan kiblat yang dirindui Rasulullah. Berpalinglah, maka itulah pada naro takallu wajhaka fis sama', dan Rasulullah pun berpaling ke arah Masjidil Haram ketika solat zuhur sedang dilakukan. Ketika solat zuhur sedang dilakukan, pada bulannya Rasulullah, umat Islam, para sahabat menghadap ke arah Jerusalem, ke arah Baitul Maqdis, dan berlaku peristiwa ini dirakam dalam surah yang indah, dan kita melawat Masjid Qiblatain, di mana tempat berlakunya perpindahan tersebut ada kisah. Kisahnya pada satu hari Rasulullah melawat perkampungan Bani Salamah, dan yang menjemput baginda Rasulullah untuk makan di rumahnya itu namanya Ummu Bashir bi Bani Salamah, fasalat lahu ta'aman faja'a az-zuhr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabi bi qiblatain az-zuhr, falamma shalla rak'ah umira an tawajjah ila Ka'bah. Rasulullah telah lepas diberikan jamuan oleh Ummu Bashir daripada Bani Salamah. Rasulullah tiba waktu zuhur. Rasulullah pun para sahabatnya duduk solat, pergi solat ke satu tempat, ketika itu bulan masjid, tempat lapang. Dan Rasulullah bersolat zuhur ketika itu, dan ketika Rasulullah sedang solat, 2 rakaat sudah tiba, kemudian turun ayat yang kita baca tadi, qad nara taqalluba wajhaka fis sama', maka Rasulullah diperintahkan berpaling wajah anda ke arah Masjidil Haram. Dan cuba bayangkan, Rasulullah duduk depan, jadi imam ke arah Masjid Aqsa. Apabila disuruhkan berpaling ke Masjid Haram, Rasulullah berpaling berdepan dengan para jemaah. Rasulullah lalu tengah-tengah jemaah, pergi ke belakang dan menghadap ke Masjid Haram, sebab ketika itu di Madinah. Madinah berada di antara Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Rasulullah lalu tengah-tengah, duduk paling belakang. Maksudnya Rasulullah paling depan, para sahabat sami'na wa ata'na. Para sahabat berpaling ke arah yang Rasulullah hadapi, iaitu Masjid Haram. Itu berlaku pada nisfu Sya'ban, bukan malam tapi waktu zuhur. Dan itulah masjid yang dikenali sebagai Masjid Qiblatain. Ini kita dapat sekarang penuh. Masjid Quba, Masjid Qiblatain, bagi tuan-tuan yang umrah ialah destinasi yang mesti dilawati. Tidak jauh daripada Masjid Nabawi. Dan sentiasa penuh. Dan di situ kita salat 2 rakaat barangkali dan masuk dalam masjid. Ini masjidnya. Ada 2 kiblat. Satu kiblat ke arah Masjid Aqsa, satu lagi ke arah yang sekarang, Masjid Haram. Kita menggunakan Masjid Haram sebagai kiblat kita hari ini. Dan ada tanda di luar masjid itu menyatakan di sinilah tempat Rasulullah salat zuhur pada 15 Sya'ban pada tahun 2 Hijriah, dan Allah perintahkan supaya kiblat pertukaran daripada Masjid Aqsa ke Masjid Haram. Kiblat satunya ada ke arah Masjid Aqsa, masih kekal di situ, dan satu lagi kiblat ke arah Masjidil Haram, dan itu dah sebab kita panggil Masjid 2 Kiblat, Qiblatain, Masjid 2 Kiblat. Ini dia pemandangan dalam Masjid Aqsa. Tuan-tuan yang pergi dapat lebih jelas. Dan ini ke arah Masjid Haram, dan ini ke arah Masjid Aqsa. Tak ada gambar ke arah Masjid Aqsa. Ini ke arah sekarang kiblat kita. Dan secara kebetulan, bukan kebetulan, perancangan ilahi, di antara kiblat lama dengan kiblat baru duduk atas satu garis. Boleh jelas tak? Satu garis. Hampir satu garis. Maksudnya kalau kita lukis garis lurus daripada Masjid Aqsa ke Masjidil Haram,
melalui Masjid Nabawi ataupun Masjid Qiblatain ataupun Madinah Munawwarah. Dia hampir satu garis lurus yang hanyalah 3 darjah. Hanya 3 darjah ke arah timur sikit je. Dan seolah-olah betul-betul asalnya ke arah Masjid Aqsa dan seolah-olah 180 darjah ke arah Masjidil Haram. Dan itu gambarnya kalau kita lukis hampir garis lurus. Walaupun tak tepat garis lurus dengan sedikit perbezaan antara 3 darjah lebih. Itu saja. Ada orang menjadikan 3 darjah itu sebagai era kita untuk menghadap sejarah kiblat. Kalau kita silap 1 degree, beza kita ratusan kilometer. Dan ada yang bukan fatwa tetapi sebagai satu pandangan selagi 3 darjah itu masih dalam jaulat toleransi lah. Masih kiblat lagi lah. Itu ada pandangan. Tidak ada muktamad. Mufti tak keluarkan fatwa. Nak ceritanya bahawa kiblat itu hampir 1 garis. Madinah dengan Makkah 200 km. Ke selatan Madinah itu sebab kiblat kita ke selatan. Kita duduk di Madinah, kita arah menuju solat kita ke arah selatan. Sebab dia hampir tepat ke selatan. Hampir tepat. Hampir tepat ke selatan 200 matu. Lebih kurang 300, 400. Hampir 400 km ataupun 300 km lebih. Dan kiblat yang ada sekarang hampir 4 penjurunya hampir menuju 4 benua. Hampir. 4 benua itulah yang menuju ke arah kita ialah rukun Asawi dikatakan Afrika, Amerika dan Eropah. Setiap penjuru tu dia menuju ke arah Asia, menuju ke arah Afrika, menuju ke arah Amerika, menuju ke Eropah. Seolah-olah 4 benua. Dan penjuru Kaabah kita menjadi panduan kepada kiblat. Tuan-tuan semati, apa nasib Masjid Aqsa kita? Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la tusyaddu rihal illa salati masajid. Tidak perlu kita bersusah payah menyediakan kenderaan kecuali untuk 3 masjid. Ila Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, wal Masjid Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang ada 100,000 kali kelebihan, Masjid Rasul, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa yang masing-masing ada kelebihan. Tetapi satu daripada masjid ini telah ditawan oleh Yahudi. Sekarang begitu sedih kita, masjid yang pertama menjadi kiblat kita telah ditawan oleh Israel. Dan Palestin, tempat bumi Baitul Maqdis, telah bertukar nama menjadi Israel. Palestin telah hilang dalam kota dalam peta dunia hari ini yang ada Israel. Dan umat Islam 2.3 bilion melihat kiblat kita pertama diambil tanpa usaha yang bersungguh untuk kembalikan kepada peranan yang asal. Tuan-tuan, ini ialah Masjidil Aqsa kita. Dan kita menghadap ke arah selatan. Duduk di Masjid Aqsa, ke arah kiblatnya ke selatan. Ke arah, bukan selatan, tapi ke arah Masjid Haram. Yang arahnya hampir selatan. Hampir ke selatan, eranya hanyalah 3 darjah. Hampir 3 darjah. Dan itulah kiblat kita. Dan Masjid Aqsa sentiasa diceroboh sejak bertahun-tahun. Dan kita sentiasa diceroboh setiap kali kita solat. Kita diceroboh sehinggalah kita pertahankan dengan peperangan. Bangsa satu hanya melihat dan tidak pernah bertindak kata Israel. Itu nasib kita hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israil. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa ta'lunna 'uluwan kabira. Sadaqal azim. Dan kami telah tetapkan Bani Israel dalam kitab Taurat bahwa kamu benar-benar akan melakukan kerusakan 2 kali. Dan kerusakan yang melampau batas. Apakah sekarang yang berlaku itu? Apakah keduanya telah berlalu ataupun yang sekarang itu yang Allah sebut di sini hanya Allah tahu. Dan mereka mengadakan kerusakan. Kita baru saja lepas minggu Al-Quds. Kita berakhir pada 31 Januari lepas untuk mengakui perjuangan panjang umat Islam membebaskan Masjid Aqsa. Sejak ditawan pada tahun 1967. Maka sejak itulah Masjid Aqsa kita masih terjajah.
Dan sejak tahun 1948, apabila Palestin telah diceroboh dan diambil oleh Israel, maka selama itulah masih usaha kita di dalam jajahan yang belum merdeka. Yang sedih ialah kiblat kita pertama, iaitu Masjidil Aqsa, dan di situ ada Masjid Aqsa, ada masjid kiblat yang khusus yang menjadi kiblat pertama umat Islam seluruhnya, dan mereka ingin gantikan dengan bangunan baru. Masjid kita akan diruntuh bila-bila masa. Kita kembali kepada kiblat kita. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lahaqqun min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dari mana saja kamu keluar, maka solat berpaling ke arah Masjidil Haram, syatral Masjidil Haram. Innahu lahaqqun min rabbik, dan itulah yang hak daripada Tuhan dari kau. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lupa dengan apa yang mereka lakukan, yang kamu lakukan. Ada satu peristiwa tepat yang saya ingin berkongsi. Apabila Islam berkembang ke Semenanjung Arab, maka masjid baru harus didirikan. Dan Rasulullah mengatakan para sahabatnya untuk sampaikan mesej Islam ke Yaman. Kita ambil satu kes. Bagaimanakah masjid dibina berdasar kepada kiblat ini. Dan masjid yang dibina yang pertama ini ialah Masjid Sana'a di Yaman sekarang. Rasulullah berpesan untuk pembinaan masjid ini. Ini dalam satu hadis ataupun dalam satu sirah dinyatakan bahawa Rasulullah mengutus sahabatnya bernama Wabar bin Yahnas untuk pergi sampai ke Yaman dan bina masjid baru. Masjid pertama maksud saya. Masjid belum ada di Yaman dan Islam telah sampai ke Yaman, maka Rasulullah hantar sahabatnya bernama Wabar bin Yahnas dan bina masjid di sana. Dan disebut Rasulullah tentang kiblatnya. Untuk membina masjid itu, pastikan kiblatnya ke arah kiblat, iaitu maksudnya ke arah Masjidil Haram. Dan dikatakan bahawa serulah mereka kepada Islam dan kepada iman, dan apabila mereka taat pada kamu, i'ata'un laka bika fashma as-salah, dan suruh mereka solah. Faza'ata'un laka biha famur bibina al-masjid. Apabila mereka telah Islam, menerima Islam, dan binalah masjid untuk mereka. Maksudnya untuk orang Yaman, di manakah yang kamu harus bina, kata Rasulullah? Kamu pergi cari satu tempat di Yaman, nama dia Kebun Bazan, Bustan Bazan. Kamu pergi cari satu tempat bernama Bustan Bazan. Rasulullah tak pernah pergi ke Yaman. Rasulullah tak pernah pergi Yaman, dan Rasulullah sebut pada sahabat ini, kamu pergi cari Bustan Yaman, Bazan. Kamu duduk di Kebun Bazan itu, kamu lihat ke bukit. Satu bukit namanya Bukit Din. Lihat satu batu. Pamur bibina masjid lahum fi Bustan Bazan min sakhrah allati fi asli ghamdan wastaqbal bihi al-jabal alladhi yuqalu din. Kamu cari satu batu. Kamu masuk dalam kebun Bazan, cari satu batu dan duduk atas batu tu. Tengok ke arah Kaabah, cari bukit. Bukit ini nama Bukit Din. Rasulullah tak pernah pergi. Ini mukjizat. Kemudian kamu bina lukis garis lurus daripada batu yang kamu duduk di atas di Taman Bazan, buat kiblat menuju ke garis, menuju ke Bukit Din. Bukit Din itu akan sampai ke Kaabah. Itu pesan Rasulullah. Maka para sahabat wa ta'na, kita lihat kiblat Masjid sekarang yang Rasulullah sebut. Kita lihat sekarang dengan Google Earth. Tepat, tuan-tuan. Tepat sebagaimana Rasulullah sebut, daripada Bazan, Kebun Bazan, cari batu, Bukit Din, kiblat. Tepat kena ke Rukun Yamani. Subhanallah. Mukjizat yang agung. Inilah yang duduknya antara Bukit Din dengan Bukit Din ini tingginya 3.400 meter. Tinggi juga. Bukan bukit, gunung. Dan Jabal Din tingginya 3.450. Dan boleh lihat dalam peta ini, kalau Google, ambil daripada batu
ke Bukit Din, dia tepat ke masjid ke arah Kaabah. Ini mukjizat. Kita hanya dapat semak kiblat ini ketika zaman moden ini. Sebelum itu mereka sami'na wa ata'na. Dan masjid Sana'a ini kekal kiblatnya yang ditunjuk oleh Rasulullah. Dan inilah yang dikagumi. Satu garis. Tepat ke ruko Yamani. Daripada Bukit Din ke ini melalui kiblat Masjid Sana'a. Tuan-tuan pergi ke Sana'a sekarang, masih kiblat yang sama. Sekarang kita gunakan Google Earth, kita boleh semak daripada atas. Dan para pelajar kita telah kira tepat dia dah, tepat. Memang tepat, tak error sikit pun. Kita tengok dengan Google Earth, tuan-tuan boleh cek balik ni, boleh semak dengan Google Earth. Cari Masjid Sana'a, cari Bukit Gunung Din, masih nama Din. Sekarang pun nama Jabat Din lagi. Tengok ruko Yamani, tepat. Tuan-tuan boleh repeat sekali lagi. Dan sekarang, kes ini dibincang di barat. Orientalis, Mossak mengatakan tak tepat. Mereka ingin meragukan umat Islam yang inilah hadis Rasulullah yang sahih. Kita lihat jauhnya 816 km. Tak mungkin manusia tahu. Dan Rasulullah diwahyukan. Tidak bercakap dengan pandangan sendiri tetapi apa yang Allah wahyukan. Itulah yang kita dapat saksikan sekarang. Dan antara masjid yang sangat tepat ialah Masjid Sana'a. Masjid lain dibina berdasarkan pada kiblat tadi. Di kawasan Yaman itu, mereka jadikan Masjid Sana'a sebagai rujukan. Bagaimana dengan kita? Bagaimanakah kita di alam Melayu? Kita di alam Melayu jauh menyimpang kiblat. Hampir semua kita salah. Barulah dalam moden ini kita ukur balik. Dan kuliah lepas, saya ceritakan tuan-tuan, Pak saya bersama dengan Mufti Pahang menyemak kiblat seluruh Pahang. Dan sekarang Selangor juga demikian. Sebab masjid di Jakarta yang dibina sejak ratusan tahun, Masjid Batawi, tersilap begitu jauh kiblat. Di Kalimantan, saya pergi Kalimantan beberapa tahun lepas, 10 tahun lepas, hampir 75% masjid Kalimantan salah kiblat. Dan sekarang barulah kita ukur kembali dengan lebih tepat menggunakan laser dan sebagainya. Tetapi saya nak ceritakan bagaimanakah kiblat kita bermula dengan 15 Sya'ban, pertukaran kiblat daripada Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Kalau kita sambung, inilah garis lurus yang merah ini, kita tengok dalam Google sekarang, tepat masuk ke dalam Kaabah dan tepat ke ruko Yamani. Ruko Yamani itu dia menuju ke arah Yaman. Dan itulah mukjizat Rasulullah. Ini gambar lagi. Sekali lagi gambar Google Earth. Coba tengok. Yang garis lurus ini daripada Masjid Sana'a, Bukit Din, Kaabah. Tepat. Satu rais. Tak silap sikit pun. Even 1 degree pun tak silap. Sekarang kita ada kiblat finder. Mana-mana pergi tuan-tuan, jadikanlah dia sebagai panduan kita. Kadang-kadang handphone kita yang tak betul. Dalam konteks ini, Rasulullah menyatakan dalam satu hadis, mukjizat yang agung. Walladzi nafsi Muhammad biyadih. Innama masra'ain min mawsari al-jannah. Lakuma baina Makkah wa Hajar, atau kama baina Makkah wa Busra. Rasulullah memberi berita gembira bahawa pintu surga yang disediakan kepada kamu di akhirat nanti. Masari ini saya rasa pintu. Ataupun ni, ruang masuk pintu ni. Masarain daripada 2 ruang pintu ini, luasnya pintu masuk ke surga ini seluas jarak daripada Mekah ke Hajar ataupun daripada Mekah ke Busra. Tahu, Mekah ke Hajar tu di Kuwait, di kota sekarang. Dan Busra ni di Syam. Rasulullah kata luas pintu syurga itulah. Subhanallah, syurga luas tuan. Berapa ratus kilometer. Dan yang menariknya, bila ada Google sekarang, kita cek jarak antara Mekah dengan Hajar, Mekah dengan Busra tepat sama. Rasulullah tidak bercakap dengan diri dia. Dia cerita
Bercakap tentang wahyu yang Allah berikan. Rasulullah menceritakan bahawa pintu syurga itu, saya harap betul. Maksud ini adalah pintu, saya harap. Ialah di antara Mekah dengan Hajar. Itu luas pintu kita. Kalau pintu seluas itu, tuan, syurga luas mana? Subhanallah. Dan setiap mukmin ada 2 syurga. Yang dalam surah Ar-Rahman beritahu kita. Ada 2 jannah. Ini diukur, sekarang kita ukur. Yang jarak yang Rasulullah sebut pintu syurga seluas itu. Kita lukis, letak Mekah dengan kompas kita. Kita lukis, dia lalu 2 tempat Hajar dengan Busra. Dia lalu 1 titik. Mukjizat demi mukjizat. Dalam kes Rasulullah sebut dalam konteks ini. Dan siapakah Bazan? Yang Rasulullah sebut Bazan itu siapa dia sebenarnya? Rasulullah kenal ini. Ada kisah. Kisahnya saya ke belakang sekejap. Kisahnya Rasulullah utus surat kepada Kisra, Maharaja Kisra Parsi. Sampai surat dikoyak 4 oleh Kisra. Ni, koyak surat. Dan sangat marah. Kisahnya panjang, tuan. Surat berbunyi, Mi Muhammadin Rasulullah SAW ila Kisra Azimun Farsid, Salamu ala man tamal huda. Wa anabillah wa rasulih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uduka bid'atil Islam fa inni ana Rasulullah ila an-nas kaffah. Liyunzir man kana hayyan wa yahruqa 'ala al-kafirin faslim. Taslam. Fa inna baita fa inna ismun al-mujus alaik. Ini surah Rasulullah. Surah ini daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra, pemimpin Parsi, sejahtera ke atas mereka yang menerima petunjuk. Dan beriman pada Allah. Dan menyaksikanlah bahawa Rasulullah tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Dan saya seru anda, wahai Kisra, kepada Islam. Anda Islam, anda sejahtera. Dan sekiranya anda menolak seruan ini, maka ketahuilah seluruh dosa orang Majusi akan tertanggung ke atas belakang anda. Itu surah Rasulullah. Dan surah ini dihantar oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Hazafah. Dan bila sampai surah itu, dikoyak oleh Kisra. Kisra begitu marah. Siapa yang berani menentang saya? Siapa yang berani? Siapakah orang ini, Muhammad ini? Dia tulis surat. Tangkap Muhammad, hidup atau mati. Dia tulis kepada Bazan. Itu cerita Bazan. Bazan ialah gubernurnya di Yaman. Dia kata, wahai Bazan, pergi cari Muhammad, tangkap, bawa ke sini. Panjang kisah, tuan. Saya tak baca satu persatu. Kemudian Bazan memilih 2 orang ahli gusti yang tergagah di Yaman. Pergi cari Muhammad, bawa dia balik ke Yaman dan hantar ke Parsi. Sebab raja kita ingin memberikan hukuman. Wazubillah. Ini ialah Kisra. Ini uang emas gambar Kisra. Itu Kisra. Yang Bazan utus surat kepada Bazan pergi tangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazubillah. Maka 2 orang ini dengan angkuhnya masuk cari Rasulullah Madinah. Ini kisah dia. Akhirnya bertemu dengan Masjid Nabawi. Rasulullah berada dengan para sahabat. Dia masuk untuk tangkap Rasulullah. Depan-depan para sahabat. Sayyidina Umar pegang pedang dah. Kemudian biar dia masuk Rasulullah. Biar. Siapa dia? Kisahnya mendebarkan. Tuan. Maka dia katakan bahawa kami datang ada hajat untuk menangkap Tuan. Kemudian dia masuk ke dalam masjid Rasulullah. Rupanya ulama dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad halaqa lihahuma wa fi shawarihuma. Fakarhun nazar ilaihuma wa wazahu dhalika lahuma wa qad asyara bi'atihi illa al-janib al-khar hatta la yanzur ilaihima. Fitanya bila masuk Rasulullah berpaling. Dua-dua masuk Rasulullah paling belakang. Sebab Rasulullah benci tengok muka dia. Sebab mukanya bisa tebal. Janggut licin macam perempuan. Rasulullah benci. Orang yang ada misai tebal, janggut tak ada, Rasulullah benci.
Dan Rasulullah kata, wailakum. Siapakah suruh kamu datang sini, Rasulullah? Dan mereka jawab, raja kami Kisra. Keluar dulu. Sebab saya benci tengok anda. Lebih kurang macam itulah. Dan kamu cukup janggut kamu biar kami misal kamu masuk mulut. Dan itu sangat membenci Rasulullah. Siapa suruh kamu macam ni? Kisra. Sedangkan Rasulullah mengatakan, kami, Allah memerintahkan supaya menipiskan misai dan membiarkan janggut. Kita bagi ruang untuk azan. Alhamdulillah. Kisah Bazan tadi, saya tersilap sikit tadi. Rasulullah tak marah sebenarnya. Lam yadhab. Rasulullah tak marah. Bila melihat misai tebalnya, dia tak marah. Dia senyum. Fatabassama alaihi salatu wassalam wa qala huma irji'a ila rihalikuma al-yawm. Kamu baliklah dulu. Tadi saya kata marah, Rasulullah tak marah. Rasulullah senyum. Kamu baliklah dulu. Jangan jumpa saya hari ni. Esok kamu mari. Kita cakap dulu esok. Esoknya dia datang kepada Rasulullah pagi. Kamu datang untuk ambil, kenapa? Untuk tangkap tuan. Bawa balik ke Kisra. Ya Rasulullah. Kamu tahu tak, Kisra yang suruh kamu tangkap saya, malam tadi telah mati. Dibunuh oleh anaknya. Anaknya nama Syirwan, kata Rasulullah. Anaknya bernama Syirwayah. Ibnahu Syirwayah fi latih kaza min syari kaza. Kisra yang perintah kamu bunuh saya, tangkap saya, telah mati. Jadi kamu tak perlu lagi lah. Sebab dia telah dibunuh oleh anaknya. Dua-dua ahli gusti ini berpandangan. Betul ke? Sebab muka Rasulullah wajah yang benar. Mereka berbincang, bersisik-bisik. Kita tengok dulu, dia kata. Kita tengok dulu. Kita balik dulu ke Yaman. Kalau betul lah beritanya, maka orang ini bukan orang sembarangan. Dia Rasul. Kalau betul berita yang bawa ini. Sebab kita pun tak tahu. Dia balik ke Yaman, bertemu dengan Bazan. Bazan tengah bersedia untuk pergi ke Parsi untuk meraihkan raja baru. Sebab raja lama telah dibunuh. Tepat. Mukjizat Rasulullah. Kisahnya tuan-tuan saya tak sempat baca satu-satu. Kata Rasulullah, anak dia bunuh. Sebab dia zalim sangat. Anak dia pun tak sanggup dengan kezaliman Kisra ini. Kamu balik dan kamu saksikan dia sudah tidak ada. Anak dia nak jadi raja sekarang. Maka dua-dua ni segera tak jadi dah nak persoalan untuk menangkap Rasulullah. Auzubillah, dan balik ke Yaman. Dan ketika itu Bazan bersedia untuk pergi ke Parsi untuk pelantikan raja baru. Tepat sebagaimana sebut Rasulullah. Dan diceritakan perkara itu kepada Bazan. Bazan mengucapkan syahadah. Bazan antara yang pertama meluk Islam di Yaman, dan Rasulullah suruh pergi ke kebun Bazan buat masjid di situ. Barangkali Bazan telah wakafkan bustannya ataupun kebunnya sebagai tanah wakaf yang menjadi masjid, tapak masjid Son'a sekarang. Kalau tuan lawat Son'a, ada nilai tambah, ada sejarah yang dapat kita kongsi. Tuan-tuan, ini adalah panjang ceritanya, saya tak persatu-persatu. Ada satu masjid yang lain, saya baca semua. Ini ialah masjid Son'a yang ada sekarang. Dan ada masjid tanda kiblat yang tepat. Islam berkembang cepat. Ke timur, ke barat, dan termasuk negara kita. Sama negara kita, pertama ialah mendirikan solat. Masjid dibina. Bagaimanakah harus membina masjid? Maka saintis Muslim membuat kajian tentang kiblat. Antaranya Al-Biruni. Al-Biruni berada di India pada tahun 1999. Dia membuat satu kaedah untuk menentukan kiblat, iaitu globe dibahagi pada koordinat, latitude dan altitude, garis bujur dan garis lintang. Tetapi barat tak pernah cerita siapakah yang menentukan koordinat. Umat Islam menentukan koordinat. Bumi sebagai globe disepakati oleh ulama Islam. Hari ini ada orang flat earth sebalik. Ketika ulama kita telah sepakat dengan globe, saintis kita sepakat dengan globe, maka sekarang kurun satu ada pula sebahagian yang terpengaruh dengan Kristian yang membawa flat earth. Yang buat flat earth itu ialah Kristian yang disokong oleh sebahagian umat Islam yang tidak tahu usul asal.
Dan inilah peta yang dilukis oleh Al-Biruni, membuat garis lurus dan garis lintang, menjadikan 0 darjah di Mekah. 0 darjah di Mekah sebagai rujukan. Selama 1000 tahun duduk di Mekah, rujukan kita. Kemudian bila kita kalah dalam peperangan dunia yang pertama, maka sebelum itu lagi, apabila Perancis telah menjadi kuasa dunia, Perancis bawa 0 darjah Mekah ke Paris. Kemudian apabila selepas peperangan Waterloo, British mengalahkan Perancis, dia bawa 0 darjah Mekah ke Greenwich sampai ini. Greenwich asalnya Mekah. Pensyarah profesor pun tak tahu. Malang sungguh. 0 darjah Mekah. Itu rujukan kiblat kita. Dan untuk menentukan kiblat, maka dilakukan topologi. Ini ialah topologi. Dilakukan oleh Biruni untuk menentukan koordinat, maka setiap tempat di dunia umat Islam ada, maka rujuk kepada peta ini. Dan umat Islam telah menentukan kiblat dengan tepat di seluruh dunia. Hari ini kita lebih tepat, ini ialah pelajar kita menggunakan kaedah Tenchin untuk menentukan kiblat dengan tepat. Yang kita gunakan dalam kiblat finder itu menggunakan kaedah ini. Tuan-tuan semati. Wa min haitsu kharaja wajhaka syatral masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, maka solat berpaling kepada kiblat Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram menjadi fokus. Kita di Tanah Melayu, kita bina masjid awal, ini masjid di Chenok, di Naratiwan, antara masjid awal dibina oleh keluarga Wali Songo. Wali Songo asal Kelantan, asalnya daripada Arab, pergi ke Champa dan berkembang di Kelantan, berkahwin dengan puteri Kelantan, akhirnya hantar anak dia, Gresik Maulana Ibrahim Gresik ke Jawa untuk berdakwah di Jawa dan membina masjid di Jawa. Masjid Demak asalnya orang Arab yang ibunya orang Kelantan. Wali Songo ialah orang Kelantan. Ayahnya orang Arab, orang Madinah. Dan ini masjid yang dibina oleh Wali Songo di Kelantan, masjid kapal laut yang menjadi disahkan masjid tertua di Malaysia, di negara kita. Masuk kita ialah kiblat. Masjid Demak dibina oleh keluarga Gresik, keluarga Wali Songo, dan didapati 14 darjah tersasar. Masjid Demak yang ada sekarang 14 darjah kalau kita ukur. Jadi tak boleh tepat dengan saya pergi Masjid Demak, di situ arah kiblat harus kita sesuaikan. Begitu juga dengan masjid-masjid yang lain harus kita sesuai dengan pengiraan yang moden hari ini. Sebab manusia kita makin teknologi makin berkembang, maka kita ukur dengan lebih tepat. Di negara kita, dalam jarak dengan Mekah, 1 darjah, dia lari 122 km. 122 km. Kalau 3 darjah, 366. Jauh. Tapi masih dalam toleransi. Perkara yang kedua ialah tanah kubur. Tanah kubur tersasar banyak. Di Selangor banyak, di Kelantan banyak, di Pahang banyak. Tersasar tanah kubur yang salah kiblat. Sebab dulu kita tak banyak ilmu, yang membuat kubur yang pertama ialah ikut. Kemudian tersalah. Di kampus saya juga tersalah. Ada 2 kawasan kubur itu, satu yang salah kiblat, satu yang baru. Ini ialah masalah yang harus kita selesaikan. Itu sebab saya cerita dalam kuliah lepas, usaha di Melaka, di Kelantan, di Kedah, di mana saja, antara ialah selesaikan masalah kiblat dan masalah tanah kubur. Kiblat yang tanah kubur yang lama, kita kadang-kadang tersilap. Ada masjid di Selayang, dibina tahun 1970, lari 15 darjah, subhanallah. Terpaksa kapek ni tukar, buat lain. Tak boleh sebutlah masjid mana. Tapi masjid dibina oleh JKF. Maksudnya kiblat bukan main. Dan kawan kita ketika berada di dalam majlis palak dulu telah menyediakan satu alat untuk di-approve oleh SIRIM. Ini kawan kita Dr. Kasim Bahli, kawan kita yang banyak untuk menyelesaikan masalah kiblat masalah. Terima kasih. Alhamdulillah sebahagian daripada umat Islam cuba menyelesaikan masalah dengan kita. Naik kapal terbang.
Juga kita dalam majlis, dulu saya dalam majlis Parlat negara di bawah JAKIM, kami bincang dalam naik kapal terbang, macam manakah kiblat dan sebagainya. Dan kiblat, alhamdulillah kita ada arah yang tepat sekarang berpandukan pada navigasi kapal terbang, dan dia arah Mekah di bawah, tapi kita arah yang selagi dengan kita. Bagaimanakah kita solat? Solat harus solat di mana-mana, tidak ada pengecualian. Di atas, di laut, di udara harus solat. Dan ada cara untuk solat kita di tata kapal terbang. Tapi sayang, balik umrah, subuh tak solat. Sayang. Kemudian, di udara kita lihat ada setengah kapal terbang, ada bilik kecil. Mas ada. Tapi kena naik bisnes lah. Bisnes, baru ada. Ada bilik kecil, muatlah 3 atau 4 orang. Gila-gila lah. Ada kapal terbang yang tidak langsung, tidak ada. Mas ada. Sebab saya, masa muda-muda tu selalu naik bisnes, ada tempat solat. Tapi yang lain mungkin tak ada. Sekarang kita naik ke atas langit. Kita naik ke arah ISS. Macam mana nak solat? Bumi ke bawah. Ke mana kiblat? Ini masalah umat Islam yang baru. Kita bincang banyak. Masa muda-muda dulu kita bincang. Kita mufti juga terlibat. Saintis juga terlibat. Dan sekarang kita ada wakil yang pernah pergi. Dr. Muzaffar yang pergi ke angkasa. Dan JAKIM telah keluarkan panduan. Begitu juga negara umat Islam juga telah mula hantar angkasa mereka ke langit, ke ISS maksud saya. Dan bagaimana kita solat? Sebab satelit ini dia pusing bumi satu hari berapa kali tuan? Berpuluh kali. Satu hari dia pusing berapa kali? Satu hari dia pusing 32 kali. Lajunya noh. Jelas bumi bulat tuan, kita pusing. Dan satu hari 32 syuruk. Dan 32 kali subuh, 32 kali zuhur. Apakah satu hari kita kena salat 32 kali? Tak mampu. Jadi para ulama kita membuat keputusan, buat fatwa, termasuklah mufti kita, ialah di mana kita naik dulu. Kita naik di Kazakhstan, maka kita rujuk ke Kazakhstan. Maksudnya di mana kita berlepas naik dulu, kalau zuhur di situ kita zuhur lah, tak kira lah atas pukul berapa. Itu satu pandangan, satu lagi rujuk Mekah. Dua-duanya ada, maksudnya solat tidak ada diabarkan. Apa cara saja, termasuk sakit, harus solat. Tidak ada pengecualian. Inilah umat Islam daripada Dubai yang menceritakan bagaimana kehidupan di ISS yang harus solat berdasarkan kepada tempat kita meluncur, tempat kita take off, masa kita naik ke ISS dulu. Dalam konteks umat Islam ialah di Kazakhstan. Dan daripada atas kita lihat gambar Mekah yang sungguh syahdu. Mekah dan Madinah diambil gambar begitu syahdu. Putih, gemilang sampai ke langit. Tidak ada kota di atas muka bumi termasuk Tokyo, termasuk London, tak ada yang putih bersih. Semuanya bercampur aduk dan tidak semurni Mekah Madinah. Dan inilah yang menambah hati budi saintis ataupun angkasawan sama ada Rusia, Jepun ataupun Amerika. Dan ini juga cukup mengagumkan gambar daripada langit. Tuan-tuan. A'udzu minasyaitonir rajim. In hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya inilah umat kamu yang satu dan aku Tuhan kamu, kata Allah. Maka sembahlah aku. Kaabah menjadi kesatuan kita. Wa'tasimu bihablillah jami'a. Berpeganglah pada tali Allah. Seluruh kamu wala tafarraqu. Jangan pecah belah. Kita ada satu Tuhan, satu Allah, satu Rasul, satu agama, satu Kaabah, satu kiblat. Tetapi kita berpecah berpuluh-puluh puak. Marilah kita sedar kembali. Inilah tumpuan kita. Kita sujud kepada Tuhan yang sama. Kita ahli kiblat. Dan sujud letakkan dahi tempat yang paling yang mulia ke tempat yang paling hina. Simbol pengabdian. Kaabah menjadi rujukan kita. Dan tuan-tuan, kita lihat apa yang berlaku sekarang di Amerika. Penjara menjadi pusat dakwah.
Dan dalam berita yang kita terima, 1,5 juta yang keluar penjara Amerika memeluk Islam. Rupa-rupa penjara tempat pengganas-pengganas menjadi tempat badan dakwah. Di situlah tempat berfikir dan in hazi ummatukum ummatan wahidah. Dan inilah umat kamu sama, in hazi ummatukum ummatan wahidah. Dan inilah sesungguhnya kamulah umat yang satu dan akulah Tuhan kamu, semualah daku, kata Allah. Dan kita semua Allah. Ini gangster. Seorang gangster, kepala gangster di Amerika, bawa senapan, bawa api, nak bakar masjid. Dia benci Islam. Siapa ke masjid, nak bakar masjid, jumpa imam. Imam kata, nak ke mana? Saudara, mari masuk. Boleh macam itulah. Dan dia tak sangka orang Islam ni ada yang baik. Sebab dia digambarkan di Amerika semua jahat. Ada orang Islam baik. Baik. Sila masuk apa hajat. Niat dia nak bakar masjid tak jadi. Lepas tu dia rasa malu. Tengok orang yang sambut dia nak kata baik. Akhir kisah dia masuk Islam dan sekarang dialah pendakwah utama di Amerika. Gangster. Kepala gangster besar. Tengok janggut dia. Dan sekarang tuan-tuan, 250,000 penduduk penjara ataupun yang penjara yang memeluk Islam setiap tahun. Dan ini cukup mengagumkan. Ketika mereka berusaha untuk menghancurkan Islam, dia lupa negaranya sendiri. Dia lupa yang dia tangkap itulah yang jadi sumber Islam di Amerika. Allah tukar. Dia rancang lain, Allah rancang lain. Rupa-rupanya mereka, Islam datang daripada penjara. Sukar untuk kita bayangkan, tuan-tuan. Dan ini kita lihat bagaimanakah orang Eropah juga demikian. Dan satu hari 600 lepas apabila peperangan Iran dan sebagainya. Mereka mencari kenapa ke Islam begitu ganas. Mereka mencari dan mengkaji. Akhirnya mereka temu kebenaran. Dan orang ini ialah intelektual. Dia kaji Quran. Dan 30 tahun dia kaji Quran. Dan akhirnya dia memeluk Islam. Allah berikan hidayah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Summa alhamdulillah. Dan ahli kiblat bertambah di dunia. Dan umat Islam di sebelah timur keluar Islam beramai. Wazubillah. Di Asia Tenggara, umat Islam keluar murtad beramai-ramai. Dan Allah gantikan dengan penduduk yang bukan Islam di barat. Dan ini ialah pendeta mereka, ulama mereka ataupun pendeta mereka di dalam gereja juga akhirnya Islam dalam hari-hari yang terakhir. Daripada pendakwah di gereja menjadi pendakwah di masjid. Polis juga tak terkecuali. Polis yang ditugas menangkap umat Islam, akhirnya dia terseduh dan memeluk Islam. Profesor ini yang juga gangster, akhirnya memeluk Islam dalam hari-hari yang terakhir ini di Amerika, di Eropah. Dan pemuda-pemuda yang ganas, rappers ini, yang satu masa dulu menjadi pujaan di seluruh Eropah dan Asia, tuan-tuan. Akhirnya Allah berikan hidayah. Dan lihat betapa indah wajah pemuda ini apabila dibandingkan dengan Islam. Tattoo masih ada. Di bawah bajunya ada tattoo. Dan ketika Amerika mencuba Greenland, di situ kita lihat bagaimanakah dunia telah tersebar berita. Tiba-tiba bagaimanakah Islam muncul ketika Amerika ingin mencuba Greenland. Sweden, negara yang berhampiran dengan Greenland, budak-budak baru tahu Islam. Ini berita baru 50. Budak-budak kanak-kanak sekolah masuk Islam. Baru tahu ada Islam di atas muka bumi ini. Dia tak pernah tahu. Dan inilah tugas kita. Kiblat, bila mereka Islam, maka mereka solat kiblat yang sama. Inna salatakan al-mu'minina kitaban mawquta. Di mana sekarang? Kita lihat di kutub utara, di Arktik, di Antartika. Di mana kita berada, kita solat. Sayang kalau kita tempat negara yang mewah ini tak solat. Masuk ke stadium, tengok bola sepak, sejak asar sampai tengah malam, asar, maghrib, isya, tak solat. Kenapa tak solat, dek? Kat rumah pun tak solat, dia kata. Tak solat. Ayah tak solat. Tak suruh. Ayah pun tak solat. Selesai. Itu ialah suasana kita di negara kita.
Sedangkan kita lihat Eropah sekarang bertukar. Tengok mereka solat di atas salji. Budak darjah 1, darjah 2. Allah tukar bila pemuda-pemuda di Malaysia terkinja-kinja di sedia. Dan katanya ada peristiwa besar akan diadakan di Bukit Bintang bulan 5 ini. Pemuda-pemuda akan berkumpul. Dan lihat pemuda-pemuda. Bukan pemuda. Kanak-kanak yang belum 7 tahun. Sekarang solat atas salji. Kat mana? Sweden. Allah tukarkan mereka. Dan kita tak boleh bayangkan. Tuan, cucu kita tak solat 10 tahun. Rasulullah suruh kita pukul. Tak boleh, cikgu kata tak boleh pukul. Siapa pukul, cikgu kena pukul. Ini kita pandai-pandai. Tengok anak-anak di Sweden. Solat atas salji. Di mana saja kita berada, solat ada masa dia. Tidak ada pengecualian. Dan tuan-tuan, satu peristiwa yang berlaku akhir ini, iaitu Epstein File. Apakah di sebaliknya? Tiba-tiba meletup pada 5 Februari lepas. Ketika kita ingin menyambut di sebelah Syaban, maka pecah fail ini. Bahawa kita tahu bahawa perancangan mereka Zionis, bukan Yahudi, tuan. Zionis, bukan Bani Israel. Zionis merancang untuk menjajah dunia dengan berbagai kaedah. Selama ini kita kata konspirasi. Kali ini apabila fail ini meletup di Amerika, diisytiharkan oleh DOJ mereka, Department of Justice, bahawa apa yang disebut selama ini sebagai konspirasi benar berlaku. Dan pemimpin-pemimpin dunia juga terlibat dengan berbagai jenayah dunia. Dikeluarkan oleh fail ini begitu besar, tetapi ini hanya sebahagian kecil. Mereka ada sebab. Sebab yang besar, peperangan. Dan Israel di tempat yang sangat genting. Kalau tidak, mereka tidak akan rilis fail ini. Fail ini maksudnya Israel dan Amerika dalam keadaan yang sangat genting. Senjata terakhir mereka. Dan inilah permainan. Sebab apabila kelihatannya Iran akan menghancurkan Israel, Amerika enggan berperang dengan Iran, maka Israel blackmail Amerika, kalau tidak kamu bersama kami perangi Iran, kami akan buka fail ini. Dan sekarang dibuka, maksudnya Israel Amerika dalam keadaan yang sangat-sangat genting. Dan Mufakir Rusi, seorang Yahudi Rusia, mengatakan bahawa inna nazariyah itizaz Israel litram bidat istin di Pafaidistan ini limuhasyamat Iran hiya nazarta wa yuqah al-afaq sayhdatsu ma huwa akhbar bikathir dan sayhdatsu ma huwa akhbar dikathir. Nak terjemah kata kan? Ini satu tindakan yang bodoh. Tindakan Israel yang paling bahaya, yang menyebabkan Israel akan pupus daripada muka bumi. Fail ini dipecahkan oleh Israel, tujuan untuk hancurkan Iran, tetapi yang bakal hancur ialah Israel. Bukan saya kata, dia kata. Macam mana? Panjang perbahasannya. Ini maksudnya Israel akan musnah. Kita harap Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan. Perjuangan diteruskan. Selama ini yang dikatakan sebagai konspirasi, mereka meletakkan Iran, mereka letakkan Afghanistan, Pakistan, negara Islam yang berjanggut, ini pengganas. Dan Amerika lah sebagai negara demokratik, perjuangkan keamanan, keadilan. Rupa-rupanya terbalik. Yang melakukan jenayah ialah kumpulan pemimpin-pemimpin dunia, Eropah dan Amerika. Bukan kita kata, DOJ kata. Amerika yang keluarkan berita ini. Bagaimanakah konspirasi selama ini? Satu contoh, Hollywood yang ditubuh khas oleh Zionis untuk mencemarkan Islam sejak puluhan tahun, ratusan tahun. Dan ini ialah pelakon yang hebat. Contohnya, Van Damme ini dipuja oleh pemuda dunia. Allah berikan hidayah. Dan dia menceritakan apabila dia diminta untuk jadi hero mengurut ke Islam dalam filem Hollywood, dia tanya, kenapakah kita harus bermusuh dengan Islam? Sejak itu dia pecat
Dan dia terfikir Allah berikan hidayah dia masuk Islam. Sejak masuk Islam, dia tak pernah berlakon lagi. Tak ada siapa yang tepuk dia berlakon. Sedangkan sebelum Islam, dialah pelakon yang sangat dipuja seluruh dunia. Ini dipecah daripada fail yang sama. Dan baru kita tahu apa yang mereka lakukan. Jalan muslimin yuharibun Islam wa yuqatilu ba'duhum ba'dha bihajannahum yuharibu al-irhab. Kita gambarkan Islam adalah ganas. Kita ciptakan ISIS, Daesh dan Kaedah. Kemudian kita suruh mereka ganaskan dia mereka. Dan kita tuduh Islam yang ganas. Rupa-rupanya ISIS ini mereka. Dan baru pecah. Bila pecah fail besar ini, baru kita tahu jalan muslimin yuharibu al-Islam. Supaya orang Islam sendiri musuh Islam. Itu sebab ISIS yang dia hancurkan ialah negara Islam. Tak pernah sentuh Israel. Selama ini kita kata konspirasi. Benar. Yang bunuh presiden mereka sendiri, John F. Kennedy dan Abraham Lincoln. Dalam fail ini mengatakan mereka yang bunuh, Israel yang bunuh, Zionis yang bunuh. Selama ini konspirasi, sekarang benar. Penyakit, sebaran, vaksin, konspirasi, benar. Yang menyebabkan penyakit ialah Bill Gates. Bill Gates ingin melancarkan vaksin supaya setiap orang ambil vaksin ada sijil. Siapa tak ada vaksin tak akan diberi tuakan satu kad. Kad ini untuk bank. Siapa yang tak vaksin tak boleh berkomunikasi dengan bank. Seluruh dunia. Selama ini konspirasi benar. Bila Epstein keluar, semuanya pecah. Kenapa mereka pecah? Mereka sangka menguntungkan mereka untuk mengalahkan Iran. Rupa-rupanya kehancuran bagi mereka. Bukan saya kata, Rusia kata tadi. Dan ini rappers, ialah influencer barat. Dia mengatakan, kenapakah Epstein ini dibunuh? Ini pandangan dia. Dia kata sebab Epstein walaupun ditubuhkan oleh Mossad untuk hancurkan Islam, untuk membela Israel, tetapi akhirnya dia buktikan Islam benar. Itu yang paling penting dan dia mesti dibunuh. Epstein dibunuh. Bukan saya kata, influencer ini kata. Tuan tengok dalam banyak dalam medsos, dia banyak bercakap sekarang. Dia asalnya ialah etis yang berjuang untuk Islam, pemuda yang masih muda lagi. Dia mengatakan itu sebab kain Kaabah dia bawa sebab mereka melakukan upacara syaitan. Dan apakah kesan kepada Epstein sendiri? Bahkan ada juga yang membuat tomahan ataupun dakwaan bahawa Epstein Muslim. Ini tak dapat kita buktikan. Tak tolak dan tak terimanya. Ini adalah dakwaan semata-mata. Itu sebabnya dibunuh. Katanya dia bunuh diri, sebenarnya tak mungkin dia bunuh diri. Dan dia telah berpaling tadah. Itu sebab dia ditiadakan dalam pulaunya. Dia ditangkap. Dan kemudian disiapkan untuk tujuan menentang Iran. Sebab mereka sudah melihat bahawa mereka tidak dapat menentang Iran yang disokong oleh Rusia dan China. Dan ada yang mengatakan dia masih hidup. Ini semuanya tak boleh, tak ada bukti sama sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridu nadzunallahi bi'abhim. Mereka ingin padamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Wallahu mutimul bihi walau karihal kafirun. Dan Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang kafir. Sekarang apabila mereka memerangi Islam, mereka katakan Islam ganas, mereka ciptakan Al-Qaeda, mereka ciptakan Daesh, ISIS, mereka ciptakan berbagai-bagai nama untuk meroka Islam, dan Islam bertambah 400%. Islam bertambah di Amerika, di Eropah 400%. Ini mereka tak pernah fikirkan. Mereka ingin hancurkan di tempat negara Islam. Di kawasan Timur Tengah mereka ingin hancurkan negara Islam. Tetapi mereka lupa negara mereka sendiri.
Mereka ingin padamkan Islam, tapi Allah serlahkan cahayanya yang gemilang. Satu keluarga baru saja minggu lepas masuk Islam. Satu keluarga. Ini satu perkara yang baru berlaku. Selepas mereka menuduh Islam ganas, keluar pecah fail yang disembunyi selama ini, dan mereka dunia mula tahu apakah sebenarnya yang berlaku. Yang disebut sebagai depopulation. Mereka ingin hapuskan penduduk dunia. Bagaimanakah perancangan untuk menghapuskan orang Amerika sendiri? Siapa? Orang Amerika untuk acah mereka. Betul. Zionis ingin hancurkan penduduk Amerika. Itu sebab mereka perkenalkan vaksin kepada seluruh Amerika lebih awal pada kita. Sebab musuh mereka lah. Selain dari Zionis ialah musuh mereka. Tak kira sekarang mereka itu sama atau tidak. Dan kita lihat bagaimanakah munculnya pendakwah kita. Satu contoh, ini ialah Asif Aziz yang terkenal dermawan, yang sentiasa setiap bulan puasa membuat jamuan di seluruh Eropah, lebih lagi di London. Dia pergi ke hotel London nak solat, tak ada benarkan. Dia beli hotel, dia tukar jadi masjid. Alhamdulillah. Contoh bagaimanakah umat Islam, bilioner yang paling kaya di England, di UK, telah meluk Islam. Allah ganti dengan cara yang kita tak pernah sangka. Ini antara bilioner di London. Dan dia kita banyak tertambudi pada dia. Untuk pelajar-pelajar yang diberikan beasiswa untuk belajar di UK, dia sangat terkenal di kota London. Namanya Asif Aziz, dan dialah yang mengadakan majlis-majlis tarawih, masjid, buka puasa dan sebagainya sepanjang Ramadan. Dan tak lepas dia mengadakan buka puasa di bola sepak, di pasukan bola sepak di kemuka di London. Dan ini adalah padri mereka mengatakan, dia seorang padri Kristian, dia sangat suka, dia sangat susah hati. Dia mengatakan, annahum ya'rifu al-Islam sayyam al-ard kullaha. Satu masa Islam akan kuasai seluruh dunia. Antara indikasinya ialah di Eropah nama yang paling popular adalah Muhammad. Bayi yang dilahirkan sekarang yang paling banyak di London, di UK, di Ireland, di kebanyakan negara Eropah. Bayi yang dilahirkan yang paling popular nama Muhammad, dan padri ini sangat susah hati. Islam akan menguasai dunia dalam masa yang sangat singkat. The future belongs to Islam. Tuan-tuan, mereka merancang untuk padamkan, dan bila fail ini didedahkan, itu pun sangat sikit didedahkan. Tujuanlah untuk supaya Amerika di blackmail supaya bersama Israel memerangi Iran. Tetapi mereka tersalah langkah, dan Amerika mati langkah. Kuliah saya akan datang insyaAllah, kalau ada, tajuknya Amerika mati langkah. Bagaimanakah intelektual mereka di Barat yang paling hebat memeluk Islam satu demi satu, daripada pemimpin tertinggi sampailah kepada saintis. Mereka memilih Islam, dan tokoh-tokoh profesor yang hebat ini memilih Islam dengan cara masing-masing. Ada sebab yang tersendiri yang boleh kita kaji sebahagian daripada sebab mereka memilih Islam. Sebab mereka melihat Islam is the only truth. Tuan-tuan, dan kita lihat tokoh-tokoh saintis sedunia yang memilih dalam berbagai-bagai bidang mereka, daripada undang-undang, daripada sains teknologi, daripada theologian, neuroscientist, kemis dan sebagainya, memilih Islam. Dan tuan-tuan, orang yang bijak, orang yang paling termuka dalam bidang mereka memilih Islam, tentulah dia ada weightage yang tinggi kepada orang Eropah. Dalam konteks ini, mereka pelajari dari manakah asalnya universiti. Universiti dunia dibina oleh umat Islam, dan tempat universiti pertama ialah di Morocco. Morocco ialah bumi yang paling maju satu masa dulu, sekarang sudah tidak maju lagi. Dan daripada Morocco lah Universiti Qarawin inilah berkembang universiti lain, termasuklah universiti di Iran yang Imam Ghazali menjadi rektornya. Kemudian dibina Universiti Azhar yang ketiga, kemudian universiti yang lain terbina seluruh Eropah, sehingga mengalih universiti yang dibina oleh dalam acuan Islam pertama, Universiti Oxford. Universiti di Eropah
dibina berdasarkan pada sistem universiti Islam. Yang daripada universiti di Barcelona Islam dibawa ke Universiti Paris, Universiti Sorbonne namanya, ialah menjadikan Islam, kurikulum Islam dibina. Kemudian dibina Universiti Frankfurt di Jerman, Universiti Leuven di Jerman. Akhirnya murid kepada Ibn Rushd bernama Dimoli membuka Universiti Oxford di England, dan Oxford dibuka berdasarkan kurikulum Universiti Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pertama dalam Universiti Oxford. Profesor terbaik pun tak tahu. Kajian saya, PhD saya ialah mengkaji manuskrip asal yang digunakan Universiti Oxford. Dan manuskrip itu masih tersimpan di perpustakaan Bodleian, menyaksikan bahawa teks-teks terawal di Universiti Oxford ialah teks Arab. Dan inilah profesor kita baru tahu. Dan mereka baru sedar bahawa semangat Islam sangat besar ke atas dunia. Dan seorang saintis Perancis mengatakan sekiranya tulisan-tulisan saintis Muslim di Barcelona ataupun di Andalusia tidak dibakar oleh orang Kristian, hari ini kita telah mengembara di antara galaksi. Sebab penerokaan angkasa lepas semuanya berdasarkan kepada ilmu umat Islam. Dan kajian angkasa lepas ISS, stesen ISS masih berada di negara Islam, iaitu Kazakhstan. Dan Rusia menjadi pelopor dalam kajian antara aerospace ialah kerana Al-Biruni, kerana Al-Razumi, kerana Syekh Qadirzadeh dan tokoh-tokoh astronomi kita yang berada di Samarkand. Itulah sebabnya Rusia menjadi orang pertama naik ke langit, kata saintis mereka. Sekiranya mereka tak bakar, sekarang kita berjalan antara galaksi dan kita sekarang menerusi ke angkasa disebabkan ilmu umat Islam. Tetapi perasaan Islam sendiri menafikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dan dialah Allah yang mengutuskan Rasul dengan petunjuk dan agamanya benar, yang agama ini bakal mengatasi seluruh agama lain. Allah janji liyuzhirahu 'ala dini kullih. Islam akan prevail unto all religions, dan Islam akan mengatasi seluruh agama lain. Wa qabilah syahidan, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan itulah barangkali kesimpulan kita kuliah pada malam ini. Saya mohon maaf kalau saya tersalah kata, dan kalau izinkan Allah, saya akan melakukan minggu depan melakukan umrah dalam suasana peperangan yang sangat genting di Iran. Mudah-mudahan doa tuan sekalian keselamatan pergi dan balik. Dan saya minta maaf kalau ada kata yang kurang manis, kata-kata selama ini, maaf dipinta. Dan selamat Ramadan al-Mubarak. Salam Ramadan Karim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.